Kenapa dia perlu sebut perkataan itu dalam perbahasan dia? Yang Berhormat Kuantan. Jadi saya mohon Hulu Langat tarik balik apa yang diucapkan. Yang Berhormat Kuantan, tadi semasa Hulu Langat berbahas bukan saya yang mempengerusikan. Betul. Tadi jadi masa boleh semak Hansat dulu dan selepas ini baru buat keputusan. Okey, sebab tadi sebab tadi bukan saya yang mempengerusi. Betul, saya tahu cuma tadi. Jadi esok baru bangkit. Terima kasih. Esok dia dah jadi hari semalam dah Puan Pengerusi. Tetapi saya tidak tahu apa yang dibahas. Saya tak dapat buat keputusan kalau saya tidak ada berada. Jadi esok boleh bangkitkan semula? Sila duduklah. Orang lain diamlah. Ini antara saya dengan Hulu Langat. Saya sebut perkataan yang baik, saya puji sistem yang JKR dilakukan di Hulu Langat. Tetapi dia bangkitkan perkara tersebut kepada saya. Jadi tak adalah perkara itu, sepatutnya cerita yang baik-baik sahajalah. Dan saya tidak pernah mengganggu pun Hulu Langat dan orang-orang lain di dalam ni. Dan orang lain tak perlu masuk campur. Puan Pengerusi, sepatutnya perkara itu dibangkitkan ketika perbahasan. Kalau ahli Parlimen Kuantan sudah keluar dewan. Saya pergi ke tandas, tapi saya tak pernah kacau orang lain termasuk jelutong. Kenapa perlu campur tangan? No, Saya rasa ahli-ahli yang berhormat, saya rasa kita jangan banjir masa kepada apa yang sudah berlalu. Saya jemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Puan Pengerusi. Harap masa yang dibajikan tadi ditambahkan untuk perbahasan saya lah. Tak ada senang benar. Yang Berhormat Puan Pengerusi, saya ingin bangkitkan butiran 040100 cawangan Senggara fasiliti jalan. Apa tu? Nak bagi masa ke? Yang Berhormat Puan Pengerusi, banjir kilat yang sering berlaku di kawasan Parlimen Bakri, dia bukan sahaja menyebabkan kerugian harta benda tetapi juga menjejaskan kesejahteraan penduduk setempat. Antara sebabnya adalah kita lihat penyelenggaraan sistem peparitan yang kurang efektif. Kini sistem peparitan ada di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR dan juga GPS. Bagi parit-parit yang disenggara oleh JKR, ianya hanya dijalankan kerja pembersihan sebanyak 2 kali setahun. Adakah ini mencukupi? Saya rasa tidak mencukupi memandangkan frekuensi banjir yang kerap berlaku di kawasan ini. Jika keadaan ini tidak ditangani dengan segera, ianya akan terus meningkatkan lagi risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan Bakri. Isu ini saya juga bawa semasa perbahasan di bawah Kementerian Alam Sekitar, dan saya harap KKR juga mengambil berat berkenaan isu ini bagi parit-parit yang diselia oleh JKR. Di samping itu juga kita perlu memastikan bahawa kerja-kerja pembersihan itu tidak terhad kepada sistem parit sahaja, sistem parit terbuka sahaja, tetapi juga sistem peparitan bawah tanah. Penyelenggaraan yang mencukupi kepada dua jenis parit ini sangat kritikal supaya memastikan sistem peparitan kita dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, frekuensi kerja penyelenggaraan oleh SWM Environment Sdn Bhd untuk memotong memotong rumput, bukan rambut ya, sebab rambut sudah panjang. Ia dijalankan sekali dalam 2 minggu. Namun jalan-jalan persekutuan di bawah seliaan JKR hanya disenggara sebanyak 9 kali setahun mengikut kontrak konsesi, iaitu sekali dalam lebih kurang 6 minggu. Ini ternyata tidak mencukupi untuk mengatasi pertumbuhan rumput yang cepat. Kekurangan penyelenggaraan memotong rumput
bukan sahaja menjejaskan fungsi peparitan tetapi juga menimbulkan masalah lain seperti pembiakan nyamuk dan kekurangan kebersihan di kawasan setempat. Ini menambahkan lagi beban kepada penduduk setempat yang terpaksa berhadapan dengan risiko kesihatan dan kesejahteraan. Maka dengan ini, Bakri meminta supaya KKL mengkaji semula SOP dan syarat-syarat kontrak konsesi yang berkaitan dengan kerja-kerja penyelenggaraan ini. Perlu ada peningkatan dalam frekuensi dan kualiti kerja penyelenggaraan, terutamanya dalam aspek pembersihan dan pemotongan rumput untuk memastikan aliran air yang lebih lancar dan mengurangkan risiko banjir kilat. Jika tidak, kita akan terus berdepan dengan risiko banjir kilat yang berterusan. Tindakan proaktif perlu diambil segera bagi memastikan kesejahteraan hidup bukan sahaja, saya rasa isu ini bukan sahaja di kawasan Parlimen Bakri tetapi juga kawasan-kawasan lain. Seterusnya, butiran 60,000 naik taraf jalan raya dan laluan. Kesesakan jalan di pusat bandar Maharani Bandar Diraja dilihat akan menjadi lebih serius, terutamanya dengan dijangkakan beroperasinya Muar Furniture Park MFP pada tahun 2025 untuk mengurangkan kesan trafik kenderaan berat terhadap tahap kesesakan jalan raya di pusat bandar. Adalah penting kita mengalihkan trafik barangan logistik dari MFP melalui satu laluan baru yang tidak akan menggunakan jalan raya utama sedia ada, iaitu Jalan Persekutuan FT5 dan Jalan Negeri J32 bagi mengakses Lebuh Raya Plus E2. Dalam rancangan tempatan daerah Muar 2030, projek Jalan Pintas Simpang Sungai Terak Jorak Panjang Paya Panjang laluan J32 Muar Johor, iaitu Bukit Pasir Bypass ke Muar Furniture Hub sepanjang 12.2 km telah dirancang untuk membolehkan kenderaan berat dari MFP memasuki Lebuh Raya Plus. Sila Gulong. Bakri ingin bertanya, apakah status terkini projek ini dan apakah dia akan diselesaikan pada tahun 2025 bertepatan dengan permulaan operasi MFP. Saya ingin juga mengetahui status terkini pelebaran jalan utama di kawasan Muar Furniture Park sepanjang 2.6 km dengan anggaran kos sebanyak 30.6 juta dan juga menaik taraf Jalan Persekutuan di laluan Muar Yongpeng FT24 Bukit Bakri Bandar Muar dari 2 lorong ke 4 lorong sebagaimana yang dinyatakan dalam LTD Muar 2030. Ini adalah amat penting bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di Bandar Muar. Namun sehingga kini belum ada apa-apa berita baik mengenai cadangan ini. Oleh itu, Bakri ingin memohon penjelasan daripada pihak kementerian bilakah projek ini akan dimulakan dan berapakah anggaran kosnya. Masa sudah tamat. Terima kasih. 1 minit lagi. Tidak, masa sudah tamat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tuan Pengerusi, saya terus merujuk kepada butiran 61000 naik taraf jalan. Untuk maklumat semua, jalan Jerantut Kerambik Lipis adalah jalan yang menegak dan sangat berbahaya kepada pengguna. Ini Timbalan Menteri, dia tahu dah jalan ni. Justru saya mohon dikaji satu cadangan untuk menaik taraf Jalan Persekutuan di laluan FT64 Jerantut Benter ataupun ditambah baik sistem yang sesuai dengan keperluan pengguna. Begitu juga dengan FT1533 Jalan Jengka Utara dan Barat yang sekarang ini masih lagi dalam keadaan yang tidak memuaskan. Terutamanya dia membabitkan lampu jalan yang sehingga sekarang ini masih belum ada
yang membawa kemalangan, sering berlaku kemalangan sama ada membabitkan manusia dengan manusia ataupun manusia dengan haiwan. Begitu juga dengan jalan jengka 13 ke Bandar Pusat yang terlalu kecil dan bahu jalan yang begitu rendah yang mengakibatkan sering keterlinciran kenderaan terutamanya motor dan kenderaan kecil apabila berselisih dengan kenderaan yang berat. Begitu juga dengan FT98 yang ditimbulkan oleh Jelantuk tadi juga, saya kira perlu untuk dinaik taraf terutamanya dalam perkara lampu jalan. Di sini saya ingin juga menekankan dalam penaiktarafan jalan, saya memohon kepada pihak kementerian untuk melihat keutamaan di dalam mendahulukan projek-projek penaiktarafan jalan ini. Terutamanya jalan-jalan yang membabitkan tanah runtuh yang mesti didahulukan kerana ia membabitkan nyawa dan sebagainya. Dalam kamar khas baru ini saya telah menimbulkan tanah runtuh di jambatan Kuala Kerau yang telah hampir setahun lebih tidak dibaiki dan ianya semakin melebar sehingga menjadikan 2 lorong kepada 1 lorong dan ia amat bahaya terutamanya pada musim tengkujuh yang sedang kita lalui sekarang. Tuan Pengerusi, butiran 020300 cawangan kejuruteraan geoteknik, negara perlu bersedia untuk menghadapi perubahan iklim melalui khidmat teknikal yang berkesan. Saya mohon apakah kepakaran teknikal yang telah dimanfaatkan untuk pemelihara dan pemeliharaan alam sekitar? Berapakah syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri pembinaan bagi mengkhidmatkan khidmat daripada kerajaan? Kemudian butiran 010200 dasar dan pengurusan korporat bagi meningkatkan pencapaian perkhidmatan yang berkesan. Berapa peratuskah penggunaan kaedah Building Information Modeling BIM dengan izin dan Industrial Building System ataupun IBS dalam pembinaan sektor kediaman? Sejauh mana penggunaan teknologi tersebut telah menyumbang kepada pengurangan kos akhir pembinaan bangunan kediaman? Apakah pandangan kerajaan untuk kita mempunyai konsultan am dan kilang pembuat bahan binaan daripada awal yang dipelopori oleh negara kita sendiri? Butiran 031200 cawangan alam sekitar dan kecekapan tenaga. Jabatan Kerja Raya JKR telah melaksanakan projek dengan menekankan aspek kepada pemeliharaan kualiti dan alam sekitar. Justru apakah senarai langkah-langkah yang telah diambil bagi mengoptimumkan penggunaan tenaga di dalam industri? Sejauh mana pembelajaran operasi dan penyelenggaraan yang telah dapat dijimatkan? Terima kasih Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Saya jemput Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya terus masuk kepada butiran perbahasan peringkat jawatan kuasa KKR. Yang pertama, bawah P27 pembangunan bawah jalan raya dan jambatan Semenanjung, butiran 02800 memperbaiki, mengganti dan menaik taraf jalan dan jambatan. Sejak awal lagi, KKR melantik syarikat konsesi bagi tujuan penyelenggaraan jalan yang dibahagikan mengikut zon yang terkini. Beberapa syarikat konsesi diberikan sehingga tahun 2026 dan tahun 2027. Seringkali bajet yang diluluskan bagi butiran tersebut adalah untuk memperbaiki dan naik taraf jalan bagi tujuan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan. Namun, bajet yang besar itu masih menggunakan kepada pelbagai aduan atas kualiti kerja penyelenggaraan oleh syarikat-syarikat konsesi. Saya menyambut baik usaha KKR yang melancarkan aplikasi MyJalan demi kegunaan melaporkan kerosakan jalan. Namun saya ingin membagikan dari sudut pandangan yang lain yang mana selalunya diberikan alasan kekurangan bajet. Tetapi saya ingin mengkongsikan salah satu punca daripada kualiti kerja-kerja yang penyelenggaraan jalan masih tidak memuaskan secara keseluruhan atas sebab isu konsesi melantik kontraktor kecil dengan harga yang murah telah memberikan kesan langsung terhadap kualiti kerja dan menjejaskan perut nasi kontraktor kecil yang berkemampuan.
Dengan erti kata lain, syarikat konsesi sebagai orang tengah mungkin dapat menggaut keuntungan tinggi daripada kerajaan, manakala kerja-kerja yang diberikan kepada kontraktor-kontraktor kecil jauh lebih rendah dan murah. Dan bagi saya, kos patutnya lebih efektif serta hasil kerja yang lebih berkualiti. Saya bagi contoh, setelah saya mendengar keluhan daripada kontraktor-kontraktor kecil yang berkemampuan dan rata-ratanya adalah kontraktor Bumi Putra. Mereka kata harga meter persegi untuk menampar pipe sekarang adalah dalam lingkungan RM40 yang diberikan oleh syarikat konsesi kepada kontraktor-kontraktor kecil. Potong rumput RM260 per kilometer daripada syarikat konsesi kepada kontraktor kecil menurut feedback mereka. Dan harga ini adalah rendah dan lama telah pun tidak berubah. Dan akhirnya harga rendah bukan saja tidak menjaminkan kualiti kerja yang elok, tetapi hanya membiarkan warga-warga asing ataupun pekerja-pekerja buruh yang asing saja yang mengambil projek-projek tersebut. Maka saya ingin bertanya kepada KKR, apakah harga yang dibayarkan oleh KKR kepada syarikat konsesi bagi kerja-kerja penyelenggaraan, termasuk kerja-kerja menambah pipe, memotong rumput, mencuci longkang dan kerja-kerja rutin sebagainya? Adakah KKR menetapkan harga lantai antara syarikat konsesi dan kontraktor kecil berpandukan kepada kebolehan dan kemampuan, bukan semata-mata hanya berdasarkan kepada harga siapa lebih murah saja? Yang kedua, tentang P27 pembangunan bawah butiran 61000 naik taraf jalan-jalan. Sekali lagi saya ingin memohon KKR, JKR Perak, JKR Kinta untuk memberikan perhatian sepenuhnya dan tindakan secepat yang mungkin untuk menaik taraf satu jalan persekutuan FT001 Section 587 hingga 589 di kawasan saya, Parlimen Gopeng, bagi mengatasi masalah banjir kilat di bahagian tersebut. Saya sedar bahawa kekangan bajet selalu menjadi alasan untuk melaksanakan projek tersebut. Akan tetapi, jalan ini adalah jalan persekutuan, jalan pintu masuk pelancong di luar negara, jalan protokol yang mana Tuanku Sultan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Perdana Menteri kita yang akan guna pakaikan jalan tersebut. Untuk maklumat Dewan ini, jalan ini mengalami banjir kilat yang kerap berlaku, apatah lagi menjelang musim hujan yang baru-baru ini. Minggu lepas sekali lagi telah berlakunya banjir kilat. Hampir setiap minggu berlakunya banjir kilat. Saya pernah membagikan perkara ini dalam pelbagai platform dalam Jawatankuasa Pembangunan Tindakan Daerah JTBD, berjumpaan dengan JKR Negeri melalui adun simpan pulai dalam Dewan Negeri, melalui Kamar Khas, melalui perbahasan dalam belanjawan, dan hari ini sekali lagi saya ingin mohon jasa baik Timbalan Menteri KKR untuk memberikan tumpuan bagi menaik tarafkan jalan dan sistem salirannya. Saya turut ingin memohon kepada KKR melihat kepada masalah air sungai melimpah yang turut menyebabkan banjir kilat berlaku di Jabatan Besi, di Jalan Persekutuan 3150, Jalan Lahad Simpan Pulai dan kawasan perindustrian yang berdekatannya. Selain itu, Jalan Persekutuan 185, Jalan Cameron Simpan Pulai Cameron Highland berdekatan kawasan kilang kuari, kerap kali berlakunya banjir kilat ekoran daripada sistem saliran dan peperitan yang tidak memuaskan kerja-kerja penyelenggaranya. Dan jalan ini juga merupakan jalan laluan utama turun naik ke tempat pelancongan yang terkemuka dalam negara kita. Maka saya sekali lagi ingin memohon KKR dan kerajaan merangkumkan permohonan-permohonan saya dalam apa yang saya sebut tadi dalam butiran P27 dalam Belanjawan 2024. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kopeng. Saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam untuk semua. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada 23 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian sebentar tadi untuk berbahas perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk memastikan jawapan-jawapan ini dapat dijawab
sebaik mungkin dan cuba mengikuti masa yang telah ditetapkan. Saya percaya dengan 23 orang yang berhormat ini sudah pastilah untuk mengambil masa selama 25 minit, yang tinggal 24 minit agak sukar untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Terima kasih atas keprihatinan ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan berhubung dengan Kementerian Kerja Raya. Saya sangat mengambil positif segala saranan dan pandangan yang telah diajukan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sudah pastilah kami juga Kementerian Kerja Raya untuk memastikan menambah baik kualiti dan tahap keperkhidmatan Kementerian Kerja Raya selaras dengan aspirasi hasrat kerajaan madani pada hari ini. Sebelum saya meneruskan pergulungan ini, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Kerja Raya di bawah Belanjawan Madani 2024, reformasi ekonomi memperkasakan rakyat, secara keseluruhan jumlah peruntukan yang bakal diterima oleh Kementerian Kerja Raya bagi tahun 2024 adalah sebanyak 9.511 bilion. Kenaikan yang diterima sebanyak 1.072 bilion berbanding sebelum ini 8.439 bilion yang diterima pada tahun 2023. Dengan ini saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kerana prihatin terhadap keperluan dan tuntutan kewangan KKR. Dan saya terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat. Sebenarnya ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan banyak perkara di dalam Dewan ini, seperti ucapan-ucapan yang diberikan sebentar tadi, tidak mahu alasan yang diberikan kerana kengkangan kewangan. Tetapi hakikatnya sememangnya itulah yang perlu diperkatakan. Hakikat yang sebenar. Tidak mungkin kalau kita tidak mencukupi kewangan, sudah pastilah kita tidak dapat melaksanakan apa yang kehendak oleh rakyat tersebut. Dan ini sebab itu saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan yang telah menambah sebanyak 1.072 bilion kepada Kementerian Kerja Raya kerana disebabkan bangkitnya daripada ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Bagi anggaran belanja mengurus B27 yang bakal diterima, peruntukan ialah sebanyak 949 juta bagi tahun 2004, peningkatan 9.72 berbanding 865.27 juta yang telah diterima untuk tahun 2023. Manakala peruntukan pembangunan P27 pula bagi tahun 2024 adalah sebanyak 8.561 bilion, pertambahan sebanyak 13.05% daripada jumlah 7.573 bilion yang telah diterima pada tahun 2023. Di bawah tumpuan tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan ikhtiar, mengutamakan perkhidmatan dan projek rakyat, sudah pastilah KKR komited dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ahli yang berhormat. Dalam soal ini saya ingin juga memberi sedikit panduan bidang kuasa Kementerian Kerja Raya Malaysia. Setelah meneliti perbahasan ahli-ahli yang berhormat, saya memahami aspirasi dan harapan yang dizahirkan di dalam Dewan Yang Mulia ini berkaitan pembangunan di kawasan ahli-ahli yang berhormat. Oleh itu, secara umumnya bidang kuasa Kementerian Kerja Raya hanya tertakluk kepada jalan persekutuan sahaja. Prosedur bagi permohonan projek membina jalan baru atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada serta penyaraan jalan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai permohonan negeri yang biasanya diangkat oleh negeri kepada Kementerian Kerja Raya melalui penyelarasan antara bahagian unit perancang ekonomi peringkat negeri bersama perbincangan dengan JKR di peringkat di dalam negeri tersebut. Senarai cadangan ini akan melalui proses tapisan
di kementerian di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutama perancangan dalam kementerian seperti digariskan dalam Plan Pembangunan Rangkaian Jalan atau Highway Network Development Plan 2030 bagi Sembilan Malaysia dan Highway Network Development Plan 2025 bagi Sabah dan Sarawak. Bagi cadangan projek yang tiada halangan HNDP, masih boleh dimohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan di peringkat negeri. Dan sudah pasti, sehubungan itu saya percaya ahli-ahli yang berhormat akan cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa projek-projek yang kita cadangkan dalam kawasan ini menjadi keutamaan dan dibentangkan dalam setiap perjumpaan ataupun mesyuarat yang kita lakukan. Dan pada hari ini semua ahli yang berhormat terlibat dalam mesyuarat, khususnya jawatan kuasa tindakan daerah di dalam kawasan masing-masing. Untuk itu ingin saya nyatakan bahawa perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam butiran pertama adalah daripada Bentong butiran 4100, kajian kemungkinan jalan adakah terdapat perancangan Kementerian Kerja Raya di Parlimen Bentong khususnya di kawasan Simpang Pelangai. Yang berhormat pengurusi, untuk makluman ahli yang berhormat, agensi pusat telah meluluskan kajian kemungkinan pembinaan jalan dari Simpang Pelangai Pahang ke Putrajaya, wilayah persekutuan dalam Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12. Kajian kemungkinan ini akan dimulakan awal tahun 2024. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti jajaran jalan terbaik dengan kos pembinaan dan tempoh masa yang optimum menerusi penilaian dari segi trafik, guna tanah, sosioekonomi, penilaian alam sekitar dan penilaian impak sosial. Bagi seterusnya yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong, isu pengiraan jalan persekutuan di Parlimen Bentong iaitu Jalan Bentong Lama FT 68 dan Jalan Karak Kuala Pilah FT 09. Bagi laluan FT 09 Jalan Karak Mancis, kementerian ini telah meluluskan peruntukan sebanyak RM6.79 juta untuk penyaraan dan naik taraf longkang dalaman tersebut. Bagi FT 68 Jalan Bentong Lama sebanyak RM18 juta telah diluluskan bagi tahun 2023 untuk melaksana kerja-kerja pembaikan jalan. Seterusnya, Yang Berhormat Bentong membangkitkan Jalan Lama Bentong FT 68, Jalan Karak Kuala Pilah FT 09. Kementerian ini sangat memahami kerosakan jalan di kawasan Parlimen Bentong, terutama jalan putus serta mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Kementerian ini akan menyediakan anggaran penyaraan jalan APJ untuk disenaraikan sebagai keutamaan kerja bagi tahun 2024. Namun begitu, kelulusan ini juga mestilah mendapat kelulusan mengariktima keutamaan kerosakan jalan di seluruh jaringan jalan persekutuan seluruh negara. Tetapi saya telah melihat bahawa kedudukannya agak ranking yang tinggi. Yang Berhormat Bentong lagi, kajian kaedah pembaikan kebaikan Cerun, Genting Sempah, Janda Baik. Saya terfikir Yang Berhormat pengurusi, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong, dia melibatkan jalan daripada Highway Karak sehinggalah Terengganu dan Kelantan. Ada baiknya juga saya menjawab apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Bentong. Melibatkan 3 negeri. Jadi Yang Berhormat Ulu Langat, kita akan sampai insya-Allah. Sabar. Kalau tak sampai, kita akan jawab secara bertulis.
Daripada tahun 2021 sehingga 2023 terdapat 16 lokasi pembaikan cerun terlaksanakan berjumlah RM16.6 juta di laluan FT68 Jalan Gombak Bentong Lama. Jalan ini penting sebenarnya. Kalau sekiranya berlaku apa-apa di jalan highway Karak atau lebuh raya Karak, Hulu Langat marah sebut lebuh raya highway, jadi kita sebut lebuh raya. Dan bagi manakala bagi tahun 2004 terdapat 2 lokasi dengan kos 3.5 juta dalam senarai keutamaan bagi kerja-kerja perbaikan cerun, walau bagaimanapun sebagaimana yang saya nyatakan tadi tertakluk kepada kesan tersebut. Masih lagi daripada Bentong, lebuh raya lingkaran selatan LTS menaik taraf. Ini penting yang berhormat Hulu Langat, kerana melibatkan daripada Bentong sehinggalah ke Johor, sehinggalah Negeri Sembilan dan Johor. Jadi saya percaya dibangkit oleh Bentong ini meliputi semua. Meliputi semua. Jadi saya tengok air hitam pun dah senyum mana terlibat dengan Johor. Jadi yang berhormat Yang di-Pertua, Cemburu. Yang berhormat Yang di-Pertua, untuk malam yang berhormat, kementerian ini mempunyai perancangan untuk menyambung LTU lingkaran tengah utama sehinggalah ke selatan yang mungkin namanya lingkaran tengah selatan. Walau bagaimanapun cadangan projek ini adalah tertakluk kepada ketersediaan dan kedudukan kewangan negara. Sebenarnya naik taraf Simpang Ketari dan juga yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kami sedang dan terus membuat kajian dan dalam pelaksanaan untuk langkah pertama sehinggalah Negeri Sembilan dan Johor yang saya nyatakan baru-baru ini, dan saya pernah bercakap kepada Yang Berhormat Bentong. Jadi cukuplah Yang Berhormat Bentong. Kita pergi kepada Besut. Typing. Taiping akan sampai, tapi nombor 2-nya Besut. Besut tidak banyak membangkitkan, dia banyak memberi pandangan. Jadi kita akan cuba menjawab secara pandangan yang oleh Yang Berhormat daripada Besut. Kalau Besut tak puas hati, waktu Besutlah salah satunya Yang Berhormat yang sentiasa ada di bilik BBC. Bilik BBC kerajaan. Jadi Yang Berhormat bolehlah bertemu dengan saya dan kita akan bercakap terus kepada Yang Berhormat Besut. Rakan-rakan PN jangan marah, dia sebenarnya sahabat 51. Jadi yang dibangkitkan Jadi yang dibangkitkan oleh Besut sebentar tadi iaitu status terkini LPT3. Untuk malam yang berhormat, pihak kerajaan telah memutuskan pelaksanaan LPT3 laksanakan secara request of proposal. Status terkini bahagian perancangan jalan, KKR telah dilantik untuk melaksanakan kajian tambahan bagi cadangan LPT3 bermula dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu dan berakhir sehingga Kampung Tunjang. Kalau saya salah, tolong betul ya, maklumlah tulisan pegawai nak cepat, dia agak sedikit sukar. Tanjung, Kota Baru dan juga Bukan Tunjung ya. Ya, Kelantan. Tunjung, Kota Baru dan juga dihubung ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra bagi mengambil kira kos terlibat trafik dan daya maju LPT3. Kajian ini selanjutnya akan dibincangkan di UKAS JPM sebelum diangkat ke Jemaah Menteri untuk mendapat kelulusan prinsip. Saya beralih kepada pembahas seterusnya iaitu daripada air hitam. Air hitam ni kalau jawab habis masa kita. Dia panjang dia cakap tadi. Jadi tak apa, kita cuba sedaya upaya untuk memuaskan kenapa terdapat perbezaan kos yang ketara antara pelebaran plus Senai Utara sedenak RM2. Mohamad, sikit je. Saya bangun nak puji Yang Mohamad dan juga kementerian kerana memberi perhatian kepada masalah di kawasan Besut. Jadi tak benarlah tomahan-tomahan bahawa kerajaan menganaktirikan ahli-ahli pembangkang dan sebagainya. Jadi saya puji. Terima kasih Mohamad, kita beri perhatian kepada. Terima kasih Mohamad, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mohamad dan kepada kerajaan yang buang masa betul lah ini. Jawab soalan pun nak tiri ke? Apa nak
Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jelutong adalah benar. Sebab saya katakan 6-1. Sebab saya katakan sedemikian rupa, walaupun Aitam minta maaf, saya cuba sedikit kona daripada apa yang dikatakan. Sebentar tadi kalau tak silap saya, salah seorang daripada ahli yang berhormat ada membangkitkan Kelantan dianak tirikan dan peruntukan sangat sedikit. Saya nak beritahu bahawa Kelantan merupakan peruntukan yang tertinggi di Semenanjung. Di Semenanjung, tidak termasuk Sabah dan Sarawak yang berhormat pengurusi. Syabas, Yang Berhormat, syabas. Jadi saya nak maklumkan sebab itu dibangkitkan oleh Duto, saya katakan secara terus terang, telus, ikhlas, very sincere adalah benar. Yang Berhormat Menteri, jangan asyik pandang saja kawasan Pembangkang. Jaga juga kawasan backbencher seperti Bakri. Jangan jaga saja semua sebut tadi semua kawasan Pembangkang, melainkan Bentong saja yang backbencher punya kawasan. Bakri dapat apa nanti? Saya harap dapat banyak sikit. Ini sedar ke tak sedar ni atau Saya mimpi? dah jawab, dah keadaan iri hati daripada pihak kerajaan. Oh, Yang Saya Berhormat- dah menjawab, cuba jawab. Yang Berhormat soalan Lipis, Jelutong. kalau ada rombakan kabinet, saya sokong Lipis jadi menteri penuh. Yang Berhormat. Saya terpaksa pandang ke muka. Jadi Satu Jelutong dah jadi pembangkang lepas tu. Yang berhormat pengurusi, saya nak teruskan dengan Aitang. Dua perkara dibangkitkan, satu lagi apakah kos keseluruhan pelaburan Plus daripada Senai Utara sehingga Yong Peng. Projek naik taraf pelaburan pelebaran lorong Lebuh Raya Utara Selatan Plus seperti mana yang telah diluluskan di dalam belanjawan tahun 2023. Projek naik taraf Lebuh Raya Utara Selatan Plus dari Senai Utara ke Sedenak merupakan antara projek seneraikan dalam Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12 menggunakan peruntukan kerajaan DE dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 525 juta. Pada masa ini pihak Plus dalam proses lantikan perunding dan kerja pembinaan dijangka akan dimulakan pada suku kedua tahun 2024. Dijangka siap pada suku tahun kedua 2027. Penentuan sebenar kos projek hanya dapat ditentukan setelah projek siap dibina. Manakala sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa belanjawan 2024, projek naik taraf Lebuh Raya Plus dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggang dengan anggaran kos sebanyak 931 juta. Pembinaan bagi jajaran ini akan dimulakan setelah makmal kajian VA, makmal kajian kejuruteraan, pelantikan perunding, reka bentuk Lebuh Raya dan pelantikan kontraktor selesai dilaksanakan. Ini sudah pasti Aitam tahu sebagai seorang insinyur mesti faham akan maksud DE dan VE atau VA ini. Jadi untuk pemilihan laluan dari Senai Utara sehingga Simpang Renggang untuk naik taraf ini adalah berdasarkan kepada tahap perkhidmatan atau level of service LOS harian yang telah mencapai LOS E di laluan berkenaan serta jajaran Lebuh Raya yang mendaki ke lokasi tersebut. Pelaksanaan fasa terusnya adalah takluk kepada kedudukan kewangan kerajaan berikut kos pembinaan yang perlu adalah tinggi. Jumlah peruntukan yang diluluskan untuk Sedenak ke Simpang Renggang adalah RM931 juta. Namun demikian kos sebenar akan ditamatkan setelah bengkel value engineer VE dilaksanakan kelak. Selain itu untuk pelebaran Plus Simpang Renggang ke Yong Peng sejauh 41 km akan dimohon berdasarkan kos per kilometer terkini berdasarkan bengkel VE pelebaran Sedenak ke Simpang Renggang. Puan Pengerusi, saya ingin bertanya dari segi kos tadi. Soalan saya secara spesifik. Perbezaan 12 bulan. Tapi per kilometer kosnya 26.25 juta 1 kilometer berbanding 62 juta 1 kilometer. Sepanjang pengetahuan saya, laluan tu reserve tak ada. Tak ada pengambilan balik tanah.
dan reserve tu cukup luas sejak dulu 80-an. Jadi apa yang menyebabkan terlalu susah? Kalau terung saya faham ini tak ada. Kenapa kosnya naik sampai 136%? Saya khawatir untuk fasa pertama 525 tak cukup. Kemudian kedua ni mungkin ada terlebih. Maksudnya ialah kita buat andaian tak boleh semata-mata letak 136%. Jadi saya nak bertanya, kalau skopnya sama, 4 lorong kepada 6 lorong, kenapa ada perbezaannya begitu ketara? Kalau tidak, mungkin secara bertulis, saya minta supaya perkara ini, saya khawatir sebab selepas tu 41 km sampai ke kawasan saya takut itu yang tak ada duit, tak boleh disambungkan. Dan situlah tempat yang level service paling teruk. Dan saya nak tanya Yang Berhormat, sepanjang pembinaan ni, sekarang daripada Johor Bahru sampai KL 5 jam. Saya takut bila pembinaan dimula, kena 8 jam, 7 jam sebab tidak ada pengurusan trafik yang baik. Adakah kos ni juga dimasukkan sebagai jalan untuk kita buat reroute? Saya rasa itu sangat penting dalam konteks ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Aitam. Sebenarnya apa yang saya nyatakan tadi sebentar tadi sudah pastilah keraguan daripada Yang Berhormat Aitam. Sebab itu saya kata tadi makmal kajian nilai, makmal kajian kejuruteraan dan pelantikan perunding serta reka bentuk. Yang ini akan kami bawa untuk berdasarkan kepada kajian inilah yang kami akan bawa kembali sama ada kos itu mencukupi. Kita tidak mahu sekarang ini, sebenarnya ramai yang, saya juga sebenarnya seperti yang ahli-ahli Yang Berhormat banyak tertanya-tanya, seperti beruas dibangkitkan, sering saya bincangkan dengan beruas di bilik BBC, perkara-perkara ini, dan sudah pastilah perkara ini saya bangkitkan ke pihak yang lebih atasan. Kalau saya hanya boleh terlibat dalam posket saja. Saya tidak boleh terlibat dalam kabinet, tetapi dalam posket itu saya bangkitkan perkara-perkara ini. Saya minta pegawai saya supaya meneliti sehabis baik apa yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat percayalah kepada kata-kata saya akan buat kajian menyeluruh apa yang ahli-ahli Yang Berhormat bercakap pada hari ini. Saya akan buat sendiri. Dan kajian ini saya dah buat pun. Saya tahu penglibatan kenaikan kos ini banyak disebabkan oleh beberapa perkara yang berlaku pada sekarang ini. Bermula daripada 2018 sehinggalah 2020 yang terlibat dengan COVID. Jangan ingat COVID itu pandangnya sangat enteng. Tetapi dalam penglibatan pembinaan, dalam sistem pembinaan, ia banyak memberi kesan apabila COVID berlaku di negara kita. Saya buat kajian sendiri. Dan saya panggil pegawai saya dan saya buat kajian. Dan saya cuba yang ada extension of time, saya cuba extension of time kan. Kalau boleh kita lepaskan LED, kita lepaskan LED. Kerana mereka menghadapi masalah yang besar apabila mereka mendapat tawaran sewaktu dalam masa COVID. Mereka tinggalkan projek dalam masa setahun setengah. Nak masuk semula bukan satu perkara yang mudah. Jadi sebab itu saya katakan kita kena membuat kajian menyeluruh sebelum kita bangkitkan. Sememangnya saya melihat kos harga sekarang tak kurang daripada hampir 10% ke 13% kenaikan sebahagian daripada bahan-bahan yang digunakan dalam construction. Sebab itu harga melambung naik. Sebab itu kita menunggu apa yang saya katakan melalui VE dan sebagainya, dan peningkatan kos bahan binaan dan perbezaan tahun juga adalah memberi kesan yang sangat tinggi pada kos pembinaan. Jadi saya bercakap ini, saya seolah-olah menjawab keseluruhan daripada ahli Yang Berhormat bercakap tadi Yang Berhormat pengurusi. Dah hampir keseluruhan. Kerana ada 18 saat, 17 saat, tak mungkin setebal ini Yang Berhormat beri. Boleh Yang Berhormat pengurusi boleh bagi saya nak menjawab dalam kurang pada sejam lagi. Pengurusi. Dalam sejam lagi. Menteri, saya nak bagi sedikit mungkin panduan lah kepada pegawai dan juga menteri saya rasa. Kami yang bahas tadi 23 orang. Yang dijawab bentung, kemudian besut, kemudian air hitam. Saya nak minta macam ni. Sebab pegawai ada kat belakang ni kan. Dengar saya cakap ni. Cik. Saya nak minta begini, maksudnya 23 orang ni, saya nak minta maksudnya benda yang pertama yang kita suarakan. Itu yang dijawab oleh menteri.
Jadi semua orang akan rasa, semua orang akan dapat, dan semua orang akan dapat satu jawapan, paling tidak pun satu benda yang kita suarakan untuk kawasan masing-masing. Contoh macam Bentong tadi sampai 4, 5, 6 perkara tadi. Maksudnya Bentong satu, Tampin satu, ada masalah dengan Bentong ke? Ha? Ada masalah dengan Bentong ke? Tak ada. Hubungan kita macam biasa. Maksudnya Hulu Selangor dapat, maksudnya Besut dapat, Kuala Kerau dapat, Hulu Langat dapat, maksudnya. Jadi semua dapat rasa. Yang lain tu kita boleh jawapan bertulis. InsyaAllah Menteri Wilayah Persekutuan ada kosong Timbalan Menteri Kerja Raya. Terima kasih. Menteri. Saya sebenarnya ada 8 soalan tadi. Yang dijawab satu sahaja. Saya minta jumpa di bilik BBC lah. Yang 7 lagi boleh secara bertulis. Terima kasih. Dapat jawab satu dah cukup baik. Mai belah ni lah cukup. Bakri satu pun tak ada. Macam mana ni? Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi atas pandangan rakan-rakan. Pandangan Hulu Langat tu kalau disetujui oleh ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Pengerusi sudah pasti akan membuat keputusan. Kalau bersetuju kita ada halangan, kita akan jawab esok selepas ini. Yang Berhormat Senator Fauzia, Yang Berhormat daripada Iskandar Puteri yang mewakili kementerian boleh jawab. Selepas ini akan jawab satu saja. Setiap yang dibangkitkan kita jawab satu saja. Yang lain bertulis. Bukan tak boleh bangkit, boleh bangkitkan, tetapi kita jawab bertulis. Saya setuju sebenarnya pandangan Hulu Langat. Tapi yang lain saya tak tahulah setuju tak setuju. Saya rasa saya ada pandangan sedikit berbeza, Pengerusi. Kalau boleh, jawapan itu dijawab mengikut butiran. Jadi tak kiralah siapa yang singgung butiran tersebut, kita boleh jawab. Saya cadangkan supaya ikut butiran. Ya, kepala itu ikut terutan. Mungkin yang disinggung tu ke bawah lah jawapannya. Kalau disinggung tu diutamakan. Saya harap semua menteri mengikut aturan-aturan yang begitu supaya lebih mudah kita tengok mengikut kepala butiran yang telah pun dinamakan dalam buku. Terima kasih. Bagi saya, Puan Pengerusi, untuk menyelesaikan semua permintaan ini, kita lanjutkan masa untuk menteri. Kalau perlu kita adakan lebih hari untuk bersidang. Untuk bagi pandangan macam mana menteri boleh menjawab. Saya rasa ini bukan masa untuk ajar menteri macam mana jawablah. Jadi saya bagi lagi 3 minit untuk gulung. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Pandangan yang diberikan itu kita ambil maklum. Yang Berhormat Pengerusi, kita ambil maklum. Dan saya rasa ampang tersilap. Saya dah menyebut tadi sebenarnya nombor itu kesinambungan daripada Bentong tadi memang saya mengikut bil-bil yang dibangkitkan oleh Bentong. Memang dibangkitkan oleh Bentong. Tinggal lagi Bentong mungkin dah dibangkit banyak. Saya dah sempat jawab banyak. Lain kali Yang Berhormat daftar yang awal. Daftar yang awal, dapat cakap yang awal tu mungkin dapat jawapan. Jadi Yang Berhormat Pengerusi, pandangan-pandangan itu mungkin boleh dibuat juga kajian oleh jawatan kuasa parlimen. Dengan ini saya akhiri ucapan. Terima kasih atas ada 2 minit semua. lebih lagi ni. Kapal ada 9 tadi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 949,372,700 untuk Kepala B27 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B27 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P27 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P27 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 16 November 2023.